Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 2 September 2022 bersama dengan saya Nursyihah Mama Amin. Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini mengarahkan Ahli Parlimen Kinabatangan Bermutaradin dan isterinya Zizi Izzati Abdul Samad untuk membela diri. Ia berkaitan dengan pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit berhubung pelaburan unit amanah Public Mutual Berhad. Hakim Rozina Ayub berkata, pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap pasangan itu di akhir kes pendakwaan. Seramai 30 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan kes yang bermula 2 Januari 2020. Pada 3 Mei 2019, bom mortar 64 berdepan 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit untuk mendapatkan kelulusan Fair Berhad untuk membuat pelaburan sebanyak 150 juta ringgit dalam produk unit amanah Public Mutual. Zizi Izzat 44 pula berdepan 3 pertuduhan bersubahat dengan suaminya dalam perkara itu. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur semalam memutuskan bahawa Rosmah Mansor telah menguasai suaminya Najib Razak. Malah Hakim Muhammad Zaini Mazlan berkata, Rosmah mempunyai kawalan ke atas bekas Perdana Menteri itu. Dalam penghakiman setebal 116 halaman semalam, Muhammad Zaini berkata, adalah jelas daripada rakaman audio itu bahawa tertuduh memberi arahan kepada Najib berhubung urusan kerajaan. Beliau merujuk kepada klip audio Can I Advise You Something antara Najib dan Rosmah yang tular sebelum ini. Muhammad Zaini berkata, nada suara tertuduh juga bersifat memerintah dan bercanggah dengan dakwaannya bahawa beliau mematuhi larangan Najib untuk tidak mencampuri urusan kerajaan. Beliau juga berkata, bekas pembantu Rosmah, Rizal Mansor, bercakap benar apabila menyatakan bahawa tertuduh mempunyai sikap suka menguasai orang lain dan berupaya mempengaruhi keputusan dalam perkhidmatan awam. Rosmah semalam dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda 970 juta ringgit atas 3 pertuduhan rasuah yang dikaitkan dengan projek hybrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit. Adalah penting untuk UMNO dan Barisan Nasional menang besar dalam pilihan raya umum ke-15 akan datang agar pengorbanan Najib Razak kepada parti itu tidak disia-siakan. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan berkata bahawa semangat bosku bekas Perdana Menteri itu perlu diteruskan dalam perjuangan oleh parti dan BN. Katanya seperti dipetik UMNO Online, UMNO berduka cita terhadap apa yang berlaku kepada bekas Presiden Parti Najib Razak. Oleh itu, kata Ahmad, semangat bosku perlu diteruskan dalam perjuangan UMNO BN dan jangan mensia-siakan pengorbanan beliau masuk ke penjara. Najib yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri ke-6 negara dari 2009 hingga 2018 telah dipenjarakan minggu lalu. Ini selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadapnya berhubung kes SRC International. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. PAS akan terus mengusahakan rundingan dengan UMNO dalam usaha mereka menyelamatkan negara daripada Pakatan Harapan sehingga ke detik paling akhir. Kata ketuanya Ahmad Fazli Syari, mufakat nasional tidak pernah mati dan tiada mana-mana pihak yang mentalkinkan pemufakatan di meterai UMNO dan PAS itu. Kami di pihak PAS, kami sentiasa menyebut bahawa rundingan demi untuk menyelamatkan negara daripada Pakatan Harapan wajib untuk diteruskan. Mungkin akan ditanya sampai bila? So jawapannya ialah sampai kepada hari penamaan calon. Rundingan ini akan kami usahakan, akan terus diusahakan terutamanya pada 20 hingga 27 kerusi yang dilihat sebagai berpotensi untuk dimenangi oleh UMNO ataupun PAS sekiranya mereka mengelakkan untuk bertembung di antara satu sama lain. 20 hingga 27 kerusi ini ialah kerusi-kerusi yang sedang dimenangi oleh Pakatan Harapan pada hari ini.
Seorang ahli jawatan kuasa PAS Pusat menuduh Pakatan Harapan dikelilingi oleh mereka yang terlibat dalam industri dosa dan ekonomi hitam yang mempunyai kecenderungan untuk memberi rasuah. Muhammad Zudi Marzuki berkata demikian memetik artikel yang ditulis baru-baru ini oleh Presiden PAS Abdullah Hadi Awang mengenai hapuskan pemberi rasuah. Dalam satu kenyataan, Zudi berkata, artikel Hadi itu benar-benar membuatkan golongan pemberi rasuah seperti cacing kepanasan. Justeru beliau berkata, bukan sahaja golongan pemberi rasuah tersebut yang kepanasan, PH yang dikelilingi oleh golongan pemberi rasuah turut menerima bahang yang sama. Selain itu, kata Zudi, industri dosa dan ekonomi hitam semakin terancam berikutan GST dan percubaan PAS untuk melaksanakan pindaan RUU Akta 355. Menurut Zudi, pindaan Akta 355 adalah mimpi ngeri bagi industri dosa dan ekonomi hitam yang mesti dicegah dengan apa cara sekalipun. Baik, berita seterusnya. Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said telah meletakkan jawatannya sebagai penasihat khas Perdana Menteri mengenai undang-undang dan hak asasi manusia. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, hasrat meletakkan jawatan itu dalam satu surat bertarikh 29 Ogos lalu. Kata kenyataan itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan perhargaan dan terima kasih atas perkhidmatan yang telah diberikan sepanjang tempoh beliau berkhidmat. Azalina dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri pada 2 Oktober tahun lepas, kira-kira sebulan selepas meletak jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Dia baru-baru ini menimbulkan kontroversi apabila pada Majlis Taklimat Khas Presiden UMNO di Dewan Merdeka WTC Kuala Lumpur Sabtu lalu. Azalina berkata bahawa sesiapa sahaja yang menjadi Perdana Menteri perlu melantik daripada orang dia untuk memudahkan urusan. Walaupun Azalina yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO tidak menyebut nama, namun para hadirin menjerit Ismail Sabri perlu tukar AG. Ianya berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini dipenjara di Penjara Kajang berhubung hukuman 12 tahun penjara dalam kes SRC International. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syahal Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kintv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.